Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar Unimap yang sedang mengikuti video ini. Baiklah, Anda sedia maklum bahwa Anda diwajibkan untuk menghadiri salah satu kursus, dan kursus tersebut yang sedang Anda tengok ni adalah kursus berkenaan bagaimana Anda boleh mengatasi keadaan stres sepanjang tempoh PKP. Dan saya rasa belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, dan jujurlah Anda di dalam berpuasa. Jangan ada yang tiba-tiba Allah tak bolehlah, kita gastrik, tak boleh nak tahan. Okey. Nama saya Muhammad Arsad bin Johannes dan saya merupakan salah seorang pensyarah daripada Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi, ICOM. Dan mungkin ada yang sedang menonton ni, mungkin Anda adalah pelajar saya atau pernah belajar dengan saya sebelum ni. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi bagaimana Anda boleh menghadapi tempoh PKP yang ditambah lagi ini dengan lebih baik dan tidak stres. Okey? Jadi pastikan Anda menonton video ini sehingga habis. Kerana apa? Kerana sepanjang tempoh saya bercakap ni terdapat soalan yang perlu kamu jawab, dan kamu tak akan dapat soalan tersebut sekiranya kamu tidak menonton video ini. Kamu tak akan dapat soalan tersebut sekiranya kamu tidak menonton video ini. Dan kata kunci pertama, kata kunci pertama, apakah? Kata kunci pertama, apakah? Okey. Baiklah, kita masuk kepada definisi. Apakah itu stres? Okey. Definisi yang diberikan di sini di dalam bidang psikologi dan konseling menyatakan bahawa stres adalah satu keadaan atau situasi yang mengancam dan dianggap mengganggu keadaan diri seseorang. Okey? Maksudnya apa-apa saja yang mengancam diri kamu, perasaan kamu, keadaan kamu, itu semua boleh mendatangkan yang dipanggil stres. Okey? Stres menyebabkan seseorang memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Maksudnya stres ni kamu memerlukan sesuatu perkara yang mana perkara tersebut membolehkan kamu keluar daripada keadaan tegang tersebut. Okey? Kamu memerlukan sesuatu. Mungkin ilmu, pengetahuan, mungkin kaedah tertentu yang mana benda itu kamu sahaja tahu dan kamu boleh mempelajarinya. Okey? Baiklah, kita teruskan. Stres. Apa itu stres? Stres dikatakan boleh berlaku dari sudut emosi dan juga fizikal. Okey? Stres juga adalah perkara yang sering berlaku kepada manusia yang normal. Kenapa dia kata normal? Kerana kalau tak normal, stres itu sudah tidak seperti wujud. Kamu nampak orang yang mengalami kesihatan mental yang tak baik. Okey? Ada kamu nampak dia stres. Kamu nampak dia kamu yang jadi stres. Dia okey saja. Kenapa? Kerana dia sudah tidak normal. Seterusnya, stres merupakan cabaran emosi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kalau ada orang yang kata dia tidak mungkin akan stres, dia bohong. Dia bohong. Kenapa? Kerana manusia setiap harinya akan stres. Jadi macam mana pula dengan keadaan kamu sekarang? Lebihlah lagi stres. Tidak boleh keluar, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh pergi simat, tidak boleh pergi aman sentral. Kenapa? Kerana tempoh PKP, pergerakan kawalan ini. Okey? Dan yang seterusnya, berlaku akibat perubahan luaran atau dalaman yang melebihi kemampuan seseorang individu. Contohnya, kemampuan kamu untuk bertahan di dalam sebuah bilik boleh duduk 3 jam, 4 jam. Lepas tu kamu kena keluar, jogging, main bola, apa semua kan. Tapi PKP ni menyebabkan kamu kena duduk lebih daripada 3 jam.
So itu sudah melebihi daripada kemampuan kamu. Kesannya apa dia? Kesannya kamu menjadi stres. Kamu menjadi stres. Oke? Jadi kita mesti tertanya-tanya. Sebenarnya kalaulah apa yang dinyatakan tadi di dalam slide tadi, stres itu seperti itu. Jadi apakah yang menyebabkan stres itu berlaku? Kan? Oke. Sekarang kita kaitkan dengan PKP. Punca stres itu PKP. Ada tak punca lain? Banyak. Sebenarnya terlalu banyak benda lain dan PKP itu hanyalah sebahagian kecil. Tetapi yang kecil-kecil itu bergabung, maka dia membentuk yang satu yang lebih besar. Okey. Pencetus ataupun penyebab stres. Penyebab stres, dia ada dua jenis. Dia ada dalaman dan juga luaran. Dalaman dan juga luaran. Kalau luaran itu apa dia? Luaran tu persekitaran fizikal kamu. Contoh yang bikin stres sepanjang tempoh PKP. Tak boleh keluar ke jalan-jalan. Duduk dalam bilik. Bilik pula busuk. Baju busuk merata-rata. Kan? Seluar jeans yang 6 bulan, 7 bulan ataupun 1 tahun tak cuci itu gantung di dekat kerusi, gantung di mana? Di katil, diletak macam tu saja kan, busuk, berbau kan, stokin pun bau kan. Jadi itu semua persekitaran yang menyebabkan kamu menjadi stres. Kedua, apa lagi? Daripada luaran, sosial kamu. Dengan siapa kamu berkawan? Kalau kawan kamu tu memang jenis tak mandi kan. Jenis cakap maki, suka maki-maki kan, benda-benda yang tak baik dikatakan, selalu diucapkan, diungkapkan, itu semua boleh mendatangkan stres. Ketiga, peristiwa-peristiwa penting. Contoh peristiwa penting apa dia? Kalau remaja putus cinta. Putus cinta bikin stres. Kan? Apa peristiwa sekarang? PKP lah. PKP, perintah kawalan, dilarang. Siapa jalan kalau macam di negara India kita tengok, kena rotan. Okey, kena rotan. Peristiwa juga menyumbang kepada masalah yang dipanggil stres. Dan yang terakhir di sini dia katakan organisasi. Organisasi ini kita kaitkan dengan keadaan tempat bekerja. Okey, kamu mungkin tak bekerja, kamu belajar. Okey, tapi bagaimana kamu menangani isu yang berkaitan dengan pelajaran kamu, isu yang berkaitan dengan school kamu, isu yang berkaitan undang-undang yang dikeluarkan oleh UNIMAP. Bagaimana kamu handle, itu semua mempengaruhi kamu stres ataupun tidak stres. Itu faktor yang daripada faktor luaran. Faktor dalaman pula, bagaimana? Faktor dalaman, panas pula kan. Faktor dalaman daripada personality kamu sendiri. Kamu macam mana? Jenis kuat marah, kuat melenting, suka cakap bohong, cakap maki. Saya cakap maki ni, saya ada jumpa student saya 2-3 orang. Asal dia cakap dengan kawan dia akan kata gini, "Woi bodoh, hang bodoh ah, hang bodoh lah." Dia suka kata bodoh. Satu kali dia tanya, "Hang bodoh tau? Hang nak makan mana bodoh?" Satu kali cerita dia ada 5 atau 6 kali bodoh yang ada. Itu semua membentuk personality yang tak baik dan akhirnya mendatangkan stres kepada orang lain dan stres kepada diri individu itu sendiri. Seterusnya apa lagi? Daripada dalaman juga yang dipanggil pemikiran negatif. Pemikiran negatif. So bagaimana kita lihat pemikiran negatif ni? Pemikiran negatif ni semua salah. Semua yang tak baik, semua yang buruk. Okey, contoh. Dia katakan, kita PKP ni apa pun tak boleh buat. Dia sudah meletakkan sedikit racun dalam fikirannya. Apa pun tak boleh buat. Silap. Saya PKP ni macam-macam saya boleh buat. Kita PKP ni tak boleh nak jalan-jalan, tak boleh bersenam. Silap. Saya boleh buat benda tu semua. Saya jauh lebih tua daripada kamu yang sedang menonton ni. Okey? Dan saya boleh melakukannya. Apa lagi fikiran negatif? Apalah, sampai bila kita begini kan? Tak percaya kepada takdir ataupun kodok dan kadar Tuhan. Bukan kita minta penyakit ni datang. Penyakit ni Tuhan takdirkan datang ke dunia. Tuhan mentakdirkan. Kita tak pernah minta. Itulah kita kata percaya kepada takdir. Tapi dia tak percaya. Kesannya apa dia? Merungut. Semakin banyak kamu merungut, semakin banyak Tuhan berikan benda yang untuk kamu merungut. Maka itu jangan lupa, banyaklah
mengucapkan syukur, terima kasih, alhamdulillah, karena Tuhan akan hantar lebih banyak benda-benda yang membolehkan kamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Okey? Dan yang terakhir yaitu dalaman kamu. Dalaman kamu daripada sudut biological kamu. Biological ni dia lebih berkait dengan jiwa, pemikiran. Jiwa dan pemikiran kamu. Bagaimana jiwa kamu? Jiwa memberontak, jiwa suka nak bergaduh, jiwa tak boleh terima arahan. Saya ada student tu, kalau saya arahkan apa-apa, saya tahu dia kata saya, tapi saya no problem. Saya okey saja kan. Sebab yang nak periksa dia nanti. Di tangan saya, A, B atau C, atau gagal. Dan kalau kau dapat baik buat baik, saya bagi baik. Kau tak buat tak baik, saya tak boleh bagi baik. Okey? Dari sudut pemikiran dan jiwanya sendiri pun sudah bermasalah. Okey, ini adalah punca-punca stres berlaku. Okey. Jadi kalau kita tengok dengan keadaan kamu sekarang pula. Kata kunci kedua. Tadi kata kunci pertama, apakah? Kata kunci kedua, nama. Nama. Okey. Okey, punca-punca stres, dalaman dan luaran. Jadi, kamu yang sekarang ini sedang berada di dalam bilik, ataupun di kampung lah yang sedang menonton ni kan. Kamu tak boleh pergi mana-mana, di dalam rumah saja. Mungkin kamu tak di hostel sekarang, mungkin kamu sedang berada di rumah. Kamu rasa, ada tak yang saya cakap tadi, luaran dan dalaman itu berkait dengan kamu? Sangat banyak. Dan saya rasa, semua yang saya sebut tadi itu terkait. Persekitaran fizikal kamu. Siapa kawan-kawan kamu? Siapa adik-beradik kamu? Keadaan keluarga kamu? Keadaan tempat tinggal kamu? Keadaan bilik kamu? Itu semua membantu kepada punca stres sepanjang tempoh PKP ini. Okey. Sosial kamu. Bagaimana perhubungan kamu dengan ibu bapa kamu? Adik-beradik kamu, kawan-kawan kamu, pensyarah-pensyarah kamu, itu juga membawa kepada satu keadaan stres dalam tempoh PKP ini. Itu luaran. Peristiwa penting, PKP lah. Okay? Dan peristiwa penting lain ada banyak lah. Kamu lebih mengetahuinya daripada saya. Dan organisasi. Organisasi siapa? Organisasi dengan universiti kamu. Bagaimana dengan keadaan kamu? Bagaimana pula kau dan keluargamu? Bertegur sapakah kamu? Atau semua pun buat pekerjaan masing-masing. Masing-masing punya hal. Lu, gua. Kesannya apa dia? Kesannya semakin menambahkan stres. Itu baru daripada luaran. Dalaman kamu. Sifat kamu pemalas. Sepanjang tempoh PKP. Bangun pagi. Pukul 10, 11. Subuh lingkup. Apa lagi? Tidak ada orang kata semangat nak bangun pagi dengan baik. Tak ada. Personality kamu tu malas. Semua nantilah. Buat kelas online. Asal buka bagi tengok muka sudah. Tak payah. Telinga letak earphone, dengar lagu. Alah, saya pernah jadi pelajar lah, Dek. Saya pernah jadi pelajar. Dan saya banyak berkawan dengan orang yang macam begitu. Okey? Pemikiran negatif. Itulah kita ni begini, entah, tak tahu. Semua merungut. Okey, semua merungut. Dan kesemua ini ada pada diri kamu. Setuju tak setuju? Kamu tak boleh kata tidak. Kerana apa? Kerana kamu manusia. Dan kita tidak boleh lepas daripada isu seperti ini. Okey? Kita tengok yang next. Kita sudah cerita punca, definisi, punca, luaran dan dalaman kan. Jadi kita tengok pula, apa tanda-tanda yang saya ini stres? Adakah stres kena menangis? Atau adakah stres kena gembira, ketawa? Okey, kita lihat tanda-tandanya. Pertama sekali, tanda-tanda stres dari sudut fizikal.
Dari sudut fisikal kamu, kita boleh tengok. Pertama sekali, kering di bahagian mulut. Mulut ni kering ya, kering. Jiwa kamu udah stres, badan dia menunjukkan bagaimana kamu stres. Kering. Kesannya apa dia? Dehydration, badan dehydration. Minumlah air banyak sikit. Banyak makan buah. Jadi air lembab bibir tu, keadaan kondisi air dalam badan jadi baik. Kedua, selalu merasa gementar. Gementar macam lapar tu. Pernah tak kamu tak makan, kamu rasa shaking badan, tangan. Begitu. Itu adalah tanda-tanda kamu sedang menghadapi stres. Ketiga, apa dia? Sakit kepala. Terus terang saya cakap adik-adik, saya bersyukur dengan Tuhan. Tidaklah saya kata saya bagus atau riak. Saya tak tahu macam mana sakit kepala. Tapi ada kawan kata kalau sakit kepala ni macam nak pecah. Okey, jadi sakit kepala tu adalah juga tanda-tanda bahawa kamu menghadapi keadaan stres. Kenapa? Ada banyak sebabnya. Macam saya kata tadi, dalaman dan luaran itu membawa kepada keadaan-keadaan ini, tanda-tanda ini. Okey? Seterusnya, masalah tidur, susah tidur. Jangan kata tidak. Anda berbohong dengan saya. Anda boleh tak tidur di zaman PKP ataupun di zaman kamu belajar tu sehingga pukul 4 ke 5 pagi. Buat apa tak tahu. Tapi yang confirmnya main game, PUBG, apa lagi? Mobile Legend, apa lagi? Online, kan? Tengok, scroll sampai berlubang tu badan handphone tu, screen tu. Scroll apa? Instagram, Facebook. Okey? Jadi masalah tidur, kamu pun kata, saya tak boleh nak tidur lah. Bukan kamu tak boleh tidur, tapi kamu telah menyebabkan otak kamu dan menyebabkan fizikal kamu susah untuk mengantuk. Dan itu adalah sebenarnya elemen stres. Okey? Cepat letih. Macam mana tak letih? Malam tak tidur, pagi bangun jam 11. Kan? Sarapan dah tentu tidak. Senaman jauh sekali, kan? Apalagi musim puasa ni, confirm. Bangun sahur, sembahyang subuh, tidur semula. Bangun pukul 3 petang. Bangun 3 petang, zuhur, baring-baring, duduk-duduk sekejap. Asar, buka puasa. Dahsyat tak? Okey? Cepat letih. Seterusnya, lenguh badan, jantung berdebar-debar, sakit perut, cirit-birit. Okey, seandainya kamu mengalami keadaan ataupun simptom seperti ini, kamu perlu berwaspada dan berhati-hati. Kenapa? Kerana semua benda-benda ini tidak baik untuk kesihatan kamu. Dan ini semua menunjukkan bahawa terdapatnya yang dipanggil sakit-sakit tertentu yang mungkin boleh wujud pada diri kamu. Yang paling dekat, demam, selesma. Demam dan selesma. Okey? Kata kunci ketiga, saya. Kata kunci ketiga, saya. Okey? Dan kita tengok kepada slide yang seterusnya, tanda-tanda stres daripada sudut psikologi. Tadi itu dari sudut fizikal, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi dari sudut psikologi pula bagaimana? Dari sudut psikologi bagaimana? Pertama sekali, perasaannya selalu gelisah. Gelisah, tak tahu apa ya. Tanya sikit, Wani, apa? Marah, kan? Kenapa? Sebab jiwa tak tentram. Okey? Cepat marah, gelisah, lemah semangat. Sikit-sikit, terkejut. Itu semua menunjukkan kamu tu berada dalam keadaan yang tidak baik ataupun stres. Bimbang. Bimbang ni bukan bimbang biasa-biasa. Bimbang, lulus ke aku ni ya? Lulus ke aku exam ni ya? Macam mana ni ya? Macam mana tu ya? Kamu lebih tahu diri kamu. So, kenapa perlu bimbang? Kerana kamu tahu kondisi keadaan diri kamu. Okey? Seterusnya, kurang daya tumpuan. Saya tengok kalau saya buat live mengajar, student mata kuyu nak tidur. Bukan dia malas, tapi memang dia tak bermaya. Okey? Kurang daya tumpuan, mudah lupa, takut gagal, kan? Rasa rendah diri, cepat boring, bosan. Bosan. Ada PlayStation, bosan. Ada telefon, bosan. Ada internet, bosan. Bukan kau bosan, dek. Kau dah stres sebenarnya. Dan semua itu boleh berlaku dalam satu keadaan, yaitu keadaan PKP sekarang ni. Okey? Keadaan PKP yang sekarang ni. Jadi, persoalannya,
Sekejap. Sebelum masuk kepada persoalan itu, kita tengok pula tanda-tanda stres daripada sudut tingkah laku kamu. Dari sudut tingkah laku kamu, macam mana? Tingkah laku kamu boleh nampak. Merokok menjadi berlebihan. Okey, saya tak merokok ya. Saya bagi tahu, merokok itu haram. Senang aku cerita. Okey. Merokok berlebihan. Lain itu apa lagi? Penyalahgunaan alkohol. Ambil arak, minum arak, ambil dadah. Itu semua tanda-tanda yang kamu sedang menghadapi stres. Kalau dulu merokok 2 hari 1 kotak rokok. Hari ini karena stres sejam 1 kotak rokok. 1 hari dia boleh habis 4-5 kotak rokok. Okey. Lain, kurang selera makan, sama ada makan berlebihan atau makan jadi sangat kurang. Dia boleh jadi obesity ataupun jadi anoreksia. Kurus sangat atau gemuk sangat. Itu juga dipengaruhi oleh yang dipanggil stres. Dan yang seterusnya, tingkah laku menjadi agresif. Kalau di sekolah atau universiti, dia akan suka membuli. Mungkin universiti tidak membuli lah, tapi dia lebih agresif dan bersifat, kalau kita tengok student, dia melepaskan kemarahannya sama ada dalam bentuk kata-kata, cacian, makian. Itu semua tuh kesan yang ditunjukkan daripada sudut tingkah laku akibat stres. Okey? Baiklah. Yang seterusnya, kata kunci yang keempat, dan. Okey, seterusnya. Kesan stres, apa dia? PKP ni, kamu dah stres. Apa kesannya? Ada 4 kesan yang utama. Kesan buruk yang utama iaitu, pertama sekali, penyakit jantung. Penyakit jantung. Jadi kalau kamu kata kamu sehat, berhati-hati. Kerana sakit jantung boleh disebabkan oleh stres. Sekiranya kamu sedang menghadapi stres, berhati-hati. Kedua, angin ahmar. Pecah pembuluh darah di bahagian otak, jam badan sebelah kiri atau sebelah kanan. Kami muda lagi doktor. Takkan kami kena stroke? Jangan. Saya biasa jumpa orang yang kena stroke umur 30-an, umur 20-an, awal 20-an pun kena. Bukan semestinya tua. Kenapa? Karena emosinya tak stabil. Sering marah, sering tidak berpuas hati dan akhirnya membawa kepada kemudaratan dirinya dan stroke. Okey. Seterusnya, kegagalan jantung. Tadi penyakit jantung, ini jantung gagal. Okey. Kenapa? Tekanan darah meningkat, jantung pump dengan lebih kuat. Disebabkan apa? Emosi dan fizikal yang berubah. Emosi marah, fizikal memberontak. Rasa nak bergaduh saja. Relax ah. Semua pun mengalami masalah yang sama, iaitu dalam tempoh pergerakan kawalan. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kita tak boleh bersabar? Okey. Dan seterusnya adalah kebimbangan yang melampau, anxiety. Okey, 4 perkara yang sangat bahaya yang memungkinkan kamu terlibat akibat daripada stres dalam tempoh PKP ini. Okey. Kita teruskan ya. Maka terdapat banyak langkah yang boleh diambil untuk mengatasi stres yang dihadapi. Tidak kira PKP kah, stres di rumah kah, stres di universiti kah, stres tentang apa sekalipun, langkah-langkah ini Anda boleh gunakan dan melihat kepada kesesuaian kamu. Kamu okey tak okey, itu bergantung kepada diri kamu. Dia dipanggil kaedah 10B. Apa tu B? Apa tu 10B? 10B itu B yang pertama, bertenang. Bertenang, relax kan? Semua pun orang mengalami benda sama. Kenapa nak marah? Kenapa kita nak marah kalau kita boleh bertenang? Relax kan? Okey? B yang pertama. B yang kedua, bernafas dengan dalam. Macam mana? Sedut dalam-dalam, hembus perlahan. Buatlah 4-5 kali, kamu akan rasa relax. Bila kamu rasa relax, tekanan akan semakin berkurangan.
B yang ketiga, berkata sendiri, relax lah. Saya pun 3 kali sudah ulang, relax, relax. Dan akhirnya B yang ketiga nih, dia kata relax lah. Tak apa, okey je, chill lah. Kata-kata budak sekarang, chill lah, doktor janganlah marah, chill lah. Chill kan. Okey, chill. Okey, berkata relax lah, pujuk diri, relax lah, tak apa, nanti berakhir lah. Bukan selama-lamanya keadaan kita begini. Okey. Yang seterusnya, B yang seterusnya, beribadat. Tidak kiralah kau agama apapun, bangsa apapun. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, minta dengan Tuhan kamu. Kalau yang Islam, solat, beribadah, zikir. Semakin banyak zikir di bulan puasa nih, semakin baik dan membanyakkan pahala kepada diri kamu. Yang seterusnya, B, berurut. Berurut nih jangan suruh orang urut sendiri. Urut dahi, urut ujung cuping telinga, urut bahagian leher, goyang-goyangkan kepala. Itu semua boleh meredakan ketegangan ataupun stres. B yang berapa sudah? B yang keenam, bercakap dengan seseorang. Carilah kawan-kawan yang lain. WhatsApp kawan-kawan kan. WhatsApp tu jangan type, jangan jari yang berkata-kata, rakam suara kamu. Mat, kau ada di mana, Mat? Aku rindu mau balik Unimap nih. Aku udah bosan gila dalam rumah nih. Cakap. Bila you bercakap dengan orang, kamu dapat respon, itu sebenarnya sesuatu yang baik. Dan itu sesuatu yang positif, yang boleh menyebabkan tekanan di dada kamu rilis. Karena ada orang yang mendengar. Ada tak orang lain yang mendengar? Ada. Kami, Unimap, ada konselor. Punya banyak konselor. Kenapa tak mau hubungi? Ambil nomor telepon. Email. Boleh email, boleh telefon, boleh WhatsApp. Kami selalu ada. Tapi kamu tak mau menggunakannya. Okey? Seterusnya, berehat dan mendengar muzik. Okey? Berehat dan mendengar muzik. Relax ah. Baring-baring, dengar muzik. Dah habis kuliah dalam bentuk online, dengarlah lagu yang kamu suka. Bulan-bulan puasa begini, yang Islam tu banyak kan dengar mengaji, dengar ceramah agama. Itu semua boleh rilis kamu punya tekanan. Apalagi? Beriadah. Beriadah ni mungkin kita tidak boleh jogging di luar, tapi dalam rumah kita boleh buat kan. Tapi bulan-bulan puasa ni kamu nak beriadah macam mana? Haus lagi batal puasa. Kan? Batal puasa setengah hari puasa. Okey? Seterusnya bersenam, sama juga. Habis PKP ke, sebelum PKP ke, waktu dalam keadaan berpuasa begini, mungkin kamu nak beriadah, bersenam, buatlah senaman ringan kalau mampu. Tak mampu, cari B yang lain. Ada banyak B, ada 10 B. Okey? Dan yang B terakhir, berfikiran positif. B positif. Okey? Kenapa saya kata berfikiran positif? Kerana positif adalah lawan kepada negatif. Sedangkan orang yang banyak berfikir secara negatif, orang itu lebih cenderung untuk mudah terlibat dengan perasaan stres ataupun keadaan yang stres. Okey, kata kunci yang kelima, apakah? Okey. Sambung ayat itu semua nanti, okey? Dan menjadi satu soalan yang kamu kena jawab untuk menyatakan kamu hadir di dalam program ini. Baiklah, kita teruskan, okey? Di sini yang saya nak kongsikan mungkin yang terakhir, yaitu kemahiran menangani stres. Sebenarnya dalam kita menghadapi stres atau tekanan dalam sepanjang tempo PKP ini, kita kena ingat, skill ataupun kemahiran sangat diperlukan. Okey? Kita tidak boleh menereda begitu saja, kan? Dan membiarkan begitu saja. Kita akan semakin mengalami keadaan yang tidak baik. Okey. Terdapat beberapa kemahiran yang perlu dipelajari oleh seorang bagaimana menangani stres. Okey? Dan kemahiran-kemahiran tersebut adalah seperti kemahiran pengendalian kemarahan dan penyelesaian konflik. Doktor, saya tak pernah lah belajar benda-benda ni, doktor. Ini kami belajar engineering, kami mana pernah belajar macam benda-benda begini. Okey, tak mengapa. Simple saja. Dia kata sini kemahiran mengendalikan kemarahan dan penyelesaian konflik. Pertama sekali, bagaimana kamu nak kendalikan perasaan marah kamu? Tanya semula diri kamu, kenapa saya marah?
Adakah pilihan lain daripada saya, daripada marah? Adakah pilihan lain saya selain daripada marah? Boleh tak kalau saya tak marah? Maksudnya kamu bercakap dengan diri kamu sendiri. Bila kamu bercakap dengan diri kamu sendiri, kamu sedang merasionalkan pemikiran negatif ataupun keadaan negatif di pikiran kamu. Kamu juga dalam masa yang sama menangani konflik dengan diri kamu. Contoh saya bagi. Kamu ada adik-beradik lain di rumah yang sama belajar mungkin di universiti ataupun di pusat di institusi pengajian yang lain, kan? Dan ada yang masih kecil mungkin yang belum sekolah ataupun sekolah pun darjah 2, darjah 3. Setiap hari bising dalam rumah. Kamu nak buat kerja pun tak boleh, kan? Semua pun jadi tergendala. Rasa nak marah, kan? Rasa nak lempar, nak baling pakai buku ada, kan? Kenapa begitu? So kita rasa tension, stres. Bila masa terjadi begitu, boleh tak kita lari keluar? Tak boleh. PKP. Pergerakan kawalan, kan? Kawalan pergerakan. So apa yang kita kena buat? Pertama sekali kita kerasa, aku nak marah ni. Nak bagi penampar sekali, kan? Bergaduh dengan adik-beradik. Tapi kamu fikir balik. Kamu sedang berada dalam konflik. Hati kamu bergelora untuk marah, kan? Boleh tak kamu kata, aku tak marah tapi aku rasa aku boleh cakap baik-baik. Adik, boleh tak berhenti? Akak nak belajar. Kalau cakap elok-elok mereka dengar tak? Dah cakap berapa banyak kali mereka tak dengar. Berapa kali? 4 kali. Cuba sampai 20 kali. InsyaAllah boleh. Kamu kata, takkan 20 kali kot. Boleh. Boleh. Kendalikan kemarahan kamu dengan baik. Kemahiran kedua. Kemahiran berfikiran positif. Senang cakap. Alah doktor, senanglah cakap. Doktor belajar benar-benar ni. Dah. Sewaktu saya tak jadi pensyarah pun, sewaktu saya belum jadi konselor pun, 11-13 tahun dahulu, saya pun seperti kamu, belajar. Ada kuliah, ada kelas. Kan? Berfikiran positif dia bermaksud letakkan elemen-elemen baik dalam pikiran kamu. Tak apa, ini sementara saja, PKP sementara saja. Tak apa, benda ni kita boleh handle baik-baik. Tak apa, ini semua ujian Tuhan. Tak apa, semua tak apa. Semua yang baik-baik. Tak apa, Tuhan nampak. Tak apa, Tuhan tolong. Tak apa. Bagi yang baik-baik. Kerana apa? Dalam psikologi menyatakan, satu benda negatif ataupun keluhan kamu berikan, maka kamu telah pun meletakkan satu titik nokta kecil di dalam pemikiran kamu yang akan memberhentikan kamu melakukan sesuatu yang baik. Malaslah. Apalah macam ni. Apalah macam tu. Ada berapa dah? Ada 3 titik. Kalau hari-hari, berapa puluh titik ada? Ratus-ratus titik boleh ada. Okey? Kemahiran pengurusan masa. Kamu dah tahu adik kamu tu bising di waktu pagi. Buatlah kerja di waktu malam. Kamu tahu tak? Rakaman video ni aku buat pukul berapa? Sekarang pukul 2 pagi. Kamu tahu? Kenapa aku rakam masa ni? Sebab aku ada anak yang kecil. Anak kecil aku tu pagi aku kena jaga. Jadi aku kena bekerja di waktu malam. Dan aku kena buat rakaman begini. Kerana apa? Kerana aku menguruskan kehidupanku dengan baik. Kalau besok dia ada, aku buat pagi rakaman. Apa jadi pada diriku? Aku betul jadi stres. Okey? Jadi, uruskan masa Anda dengan baik. Hantar assignment tepat pada masanya. Jangan hari nak hantar baru nak buat assignment. Itu gila namanya. Itu bukan stres, itu double trouble stress. Okay? So make sure baik-baik siap assignment seminggu lebih awal, jadi kamu tak stres. Boleh tak? Boleh. Aku dulu belajar juga. Ada 6 assignment, 5 assignment. Satu assignment wajib 25 page, 18 page, 20 page. Siap juga. Habis juga aku belajar. Kan? Oh, kami susah doktor, kami degree kot. Aku sudah degree, master, PhD, okey je. Hidup gemuk lagi. Okey? Seterusnya, kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Okey? Kamu kena tengok bagaimana kamu meletakkan satu-satu dipanggil apa? Keutamaan. Apa keutamaan untuk satu-satu perkara itu dan jadikan itu sebagai keputusan terbaik pada diri kamu. Contoh,
keputusan kamu ambil untuk belajar bersungguh-sungguh dalam tempo PKP ini. Karena apa? Karena sepanjang tempo bukan PKP, dalam universiti kamu tak belajar sungguh-sungguh. Jadi dalam tempo PKP kamu tak boleh buat banyak perkara, maka belajarlah bersungguh-sungguh. Dan kamu telah pun menyelesaikan banyak perkara dalam kehidupan kamu, sekiranya kamu mengambil tindakan seperti itu. Dan seterusnya, kemahiran teknik relaksasi. Relaksasi ni dia lebih kepada macam, okey, kamu dah lama depan komputer, regangan. Angkat tangan, tolak kepala, tolak ke kiri, tolak ke kanan. Itu semua keadaan-keadaan relax. Dan orang kata apa? Berehat sebentar. Lega. Relax. Itu adalah salah satu di dalam teknik relaksasi. Tapi kalau aku nak terangkan dengan kamu secara mendalam, boleh. Okey, tapi bukan dalam platform ini. Kamu kena berhubung dengan saya di pusat konseling. Okey, dan yang terakhir, kemahiran yang tegas dan asertif. Apa tu maksudnya tegas dan asertif? Kemahiran yang menunjukkan kamu ni seorang yang memiliki credibility di dalam apa yang kamu lakukan. Sebagai contoh, tegas di dalam kemahiran kamu, tegas di dalam pendirian kamu, tegas di dalam pengucapan kamu. Dan itu semua membawa kepada satu yang dipanggil kelebihan personality secara dalaman diri kamu. Okey? Dan kata kunci yang terakhir, nama ayah kamu. Okey? Terima kasih kepada yang menonton video ini dan saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga video ini mendatangkan manfaat kepada diri kamu dan saya doakan semoga kamu berjaya menghabiskan pengajian kamu dengan baik dan satu masa nanti mendapat kerja yang baik insya-Allah. Dan selamat berpuasa. Panjang umur, jumpa lagi. Okey? Kalau kamu tak habis lagi belajar, kamu mungkin akan belajar dengan saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.